Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bersama dengan tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu dan adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian dalam program kita Majlis Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga. Ini adalah program yang kita bawakan daripada Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Kita bawakan untuk ayah-ayah, untuk kita sama-sama mengingatkan diri kita tentang kalam ilahi agar kita terus berjuang dalam membina keluarga, memimpin, terus bertemu dengan ilahi hingga ke akhirat nanti, insya-Allah. Program ini diinspirasikan daripada surah At-Tahrim ayat yang ke-6 apabila Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, jagalah keluarga, ahli keluarga daripada bahan bakaran api neraka. Ini adalah pengurusan risiko paling tinggi yang dibawakan oleh Allah agar kita menjaga aset paling berharga, amanah paling berharga untuk kita beritahu kepada Allah bagi ayah-ayah yang diberi amanah untuk kita selalu ingat bahawa ya Allah, amanah ini akan kuuruskan tanpa zalim, tanpa jahil, tetapi dalam masa yang sama kita perlukan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 sudut yang kita lihat dalam surah At-Tahrim sebentar tadi. Sudut yang pertama, kita melihat bagaimana bina syurga di rumah. Bagaimana di rumah ataupun di dunia ini lagi kita sudah pun membina, mendapat hasanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bina rumah di syurga. Wa fil akhirati hasanah, agar Allah sentiasa pimpin kita menempah rumah di syurga nanti dengan izin, dengan rahmat daripada Allah. Inilah 2 cahaya penting untuk ayah-ayah yang mungkin dalam keadaan kelam, dalam keadaan kabut, dalam keadaan yang tidak keruan. Kita banyak cabaran, tetapi Allah amat sayang kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sunnah untuk kita uruskan keluarga kita nun sampai ke syurga. Amin. Sama ada amanah kita itu hanya dalam rumah, tetapi kita yakin ayah-ayah yang ada bukan sekadar urusan dalam rumah, tetapi juga sampai keluar dalam menguruskan nafkah, mencari rezeki dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita ingin mulakan majlis kita ini dengan Ummul Quran. Sama-sama tuan-tuan di rumah baca, dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Omar. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Masya-Allah, terima kasih diucapkan pada Syekh Abdul Karim membacakan surah Al-Fatihah sebentar tadi, dan ini bacaan yang amat dekat dengan Imam Masjidil Haram Ustaz ya. Namanya siapa Ustaz? Dr. Syekh Mahir Al-Mi'aqli. Okey. Beliau adalah imam di Masjidil Haram dan bila saya pergi umrah tu, bila dengar beliau baca saja mula saja dia terus apa istilahnya, terus lentur dan luntur okey, tak dengan terasa bacaan. Tak terasa kalau solat tarawih pun tak terasa bacaannya sangat lemah lembut dan merdu sangat. Tak terasa kita semayang tarawih 20 rakaat. Betul. Subhanallah. Dan dia kalau dalam taranum Ustaz Syekh Mahir ni dia menggunakan taranum apa sebenarnya, ataupun dia ada gaya yang tersendiri? Dia ada gaya sendiri, tapi taranum tu anak pun tak pasti juga kemungkinan rast ke. Saya pun tak reti taranum ni sepenuhnya, tapi bacaan irama dia tu memang agaknya semua mirip lebih kurang. Syekh-syekh lain pun sama juga, cuma dia lenggok masing-masing punya keistimewaan bakat suara tu agaknya
berbeza lah. Cuma Tarannum tu lebih kurang. Kadang-kadang dia nahwan, kadang-kadang ras, kadang-kadang dia datang jiharkah. Itu bidang-bidang Tarannum dalam Al-Quran. Dan bila bercakap tentang imam ini, dia ada lenggok dia, ada yang lenggok tu kita macam boleh tengok ini lebih kurang sama kan. Tapi macam Syekh Mahir Mu'akli ini, dia macam lenggok tu taklah pernah, mungkin saya lah tak pernah dengar lenggok itu sebelum ini. Jadi pengalaman Ustaz, lenggok-lenggok ini adakah dia belajar ataupun dia ni memang Allah anugerahkan tiba-tiba dalam keadaan tertentu tu dia rasa lenggok itulah lenggok dia. Macam mana Ustaz? Sebenarnya bakat suara ni adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada yang menghafal Quran, satu anugerah. Yang suaranya bagus, satu anugerah Ustaz. Boleh tiru, satu anugerah. Jadi lenggok sendiri pun anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia datang daripada berguru juga. Maknanya kena berguru, kena bertalaqi. Daripada situ dia akan sedut sedikit sebanyak daripada gurunya, dan dia akan keluar daripada itu lagu sendiri pun ada setelah berpengalaman. Dan air panggil suara sendiri. Jadi di sini dia akan keluar bacaan imam-imam yang tertentu daripada keronakan syekh-syekh daripada bacaan mereka ini, dia datang daripada hasil guru juga. Dia tak mustahil dia akan cakap saya ni baca sendiri saja, tak pernah berguru. Tak, mesti berguru. Daripada di situ dia ada sedikit sebanyak pun mesti ada dia tempias daripada tok guru tu. Wallahu a'lam. Okey, masya-Allah ya. Ini pentinglah pasal bila saya melihat bacaan dia ni tak pernah lagi didengari lenggoknya itu sebelum ini, surah yang sama ya, tetapi ia memberi kesan. Malah sebenarnya tajuk kita pada hari ini, ayah adalah pelindung. Kalau dengan lenggok Syekh Mahir ini tajuknya bukan ayah adalah pelindung, ayah lindungilah kami. Lebih kurang gitu kan. Dia jadi lain, dia tiba-tiba ayat-ayat yang dibacakan itu dia seperti memanggil-manggil, walaupun mungkin isinya itu keras, tapi masih lagi Allah memanggil-manggil kepada kita yang menjadi makmum di belakang Syekh Mahir ini. Subhanallah, ini anugerah daripada Allah. Dan mari sama-sama pada hari ini kita nak melihat kepada surah An-Nahl, surah lebah ya. Daripada lebah keluarnya madu, daripada manusia keluarnya amalan yang berteraskan kepada wahyu. Dan pada hari ini kita nak melihat ayat 71 hingga 74 bersama dengan Syekh Omar. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Begitulah bacaan daripada surah An-Nahl, surah lebah. Allah memberi
panduan kepada kita, ambillah pelajaran daripada lebah yang diberikan wahyu, ya, wahyu dalam bentuk diberikan maklumat kepada lebah, sehinggakan salah satu kelebihan lebah ini ialah dia ada jalan yang tersendiri. Walaupun seekor yang pergi menyelidik, survey di manakah tempat ada madu, dia boleh patah balik pada jalan yang sama ataupun memberi mesej untuk kumpulannya melalui jalan yang sama, tidak tersesat, Ustaz, ya. Itu adalah salaka, adalah perjalanan yang diwahyukan, yang diberikan inspirasi, ya, inspirasi oleh Allah SWT kepada lebah. Dan daripada situlah kita dapat banyak manfaat. Salah satunya madu, honey, yang kita manfaatkan untuk kesihatan, untuk manfaat manusia. Maka lantas bila kita membaca surah ini, Allah memberi peringatan kepada saya sebagai manusia, seganlah pada lebah. Ya. Lebah ini dia bersungguh-sungguh mengikut wahyu, inspirasi daripada Allah untuk memberi manfaat kepada makhluk lain. Maka saya sebagai seorang ayah sudah sewajarnya memberi manfaat, memberi perlindungan kepada, paling kurang kepada anak dan isteri, pasangan, ahli keluarga saya. Maka bila Ustaz membacakan dengan lenggok Syekh Mahir tadi, Ustaz, ya, dia boleh jadi tadi ayah adalah pelindung, tegas, tetapi hari ini kita tukar dia jadi sebenarnya anak-anak, isteri sebenarnya merayu kepada ayah-ayah, wahai ayah, tolong lindungi kami. Ayat yang kita baca daripada ayat 71 tadi, dan Allah melebihkan sebahagian daripada kamu ke atas sebahagian yang lain dalam mencari rezeki, tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mahu menafkahkan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka bersama-sama merasakan rezeki itu. Sebenarnya orang-orang yang sekeliling kita merayu-rayu, bercakap kepada ayah-ayah pemimpin dalam rumah dan di luar rumah, tolonglah kami, tolonglah kami, tolonglah kami. Inilah perjuangan ayah di luar rumah. Dan di dalam rumah apakah yang perlu diperjuangkan? Ayat 72, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami isteri daripada jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu daripada pasanganmu. Bila kita ambil lenggok Syekh Mahir bertadabur, Ustaz, ya, dia jadi lain, ya. Dia jadi, wahai ayah-ayah, sebenarnya isteri itu daripada diri sendiri juga. Anak itu bukan anak orang lain. Anak itu adalah anak ayah-ayah yang perlu kita lindungi. Kerana anak-anak ini mungkin tidak pandai bercakap. Kadang-kadang menangis, kadang-kadang mukanya masam, kadang-kadang hatinya itu senyap sahaja, bercakap-cakap tetapi mulutnya senyap, tak tahu nak cakap apa pada ayah. Ayah, tolong lindungi kami, ya Allah. Tolong jaga kami, ya Allah, wahai ayah. Ayah, tolong beri masa kepada kami, wahai ayah. Ayah, tolong, kalau katakan ayah sibuk, tetapi ayah jangan lupakan kami, ayah, untuk kami ini dipimpin hingga ke syurga. Inilah sudut lain bila kita membaca ayat ini tadi. Apabila kita mendengar lenggok Syekh Mahir sebentar tadi, rupa-rupanya satu boleh jadi ini sebagai amaran bahawa mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah. Tetapi sebenarnya dalam lenggok yang merayu, sebenarnya mengapa ayah-ayah yang beriman, walaupun mungkin iman pagi tadi tidak setinggi iman yang diharapkan, tetapi Allah merayu, memanggil kita dengan gelaran, istilahnya yu'minun, dengan perkataan yang sentiasa beriman. Kalau kita beberapa jam tidak beriman, beberapa hari tidak beriman, ataupun mungkin beberapa tahun sudah lama jauh daripada Quran ataupun solat berjemaah, Allah masih lagi menyatakan afabil batili yu'minun. Apakah kamu ingin meletakkan kebatilan itu sebagai tempat kamu beriman? Sebenarnya Allah nak menyatakan bahawa ini adalah jauh daripada ayah-ayah, agar jangan sampai kita menjadi orang yang yakfurun. Ada biji benih, kemudian ditutup biji benih tersebut, itu kafara. Ada potensi pada anak, ada potensi pada isteri, ada potensi pada orang sekeliling, tetapi ditutupkan. Wahai ayah-ayah, jangan tutup potensi kami, wahai ayah. Jangan tutup potensi saya sebagai isteri untuk dipimpin, wahai suami. Inilah mesej yang ada di dalam ayat 72 untuk ayah-ayah terus sedar seperti saya untuk
sentiasa melindungi dan manfaatkan segala rezeki yang diberikan. Allah menjadikan bagimu pasangan daripada jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu daripada pasanganmu pada ayat 72, disambung pada ayat 73, dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi dan tidak akan sanggup melakukan apa-apa pun. Wahai ayah, walaupun sibuk-sibuk pergi bekerja, tetapi sebenarnya bukan tempat kerja itu yang memberi rezeki. Bukan bos, bukan orang yang beli itu yang memberi rezeki, tetapi ianya semuanya disusun oleh Allah yang Maha Berkuasa, yang inginkan kita kembali. Inilah seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl. Allah menyeru, mengingatkan kepada kita, wahai ayah, bahawa sebenarnya lebah itu sudah pun menebarkan manfaatnya. Maka ayah-ayah, adakah semalam sudah tebarkan manfaat hari ini, dan adakah manfaat untuk hari esok sudah dirancang dengan panduan daripada surah An-Nahl. Inilah salah satu daripada perkara yang kita boleh perhatikan. Dan Ustaz bercakap tadi tentang panduan ataupun bacaan daripada Syekh Mahir ini. Sudah tentunya pengalaman Ustaz bila dengar daripada Syekh Mahir ini, dia lain kesannya. Bila dengar daripada Syekh Sudais, lain kesannya. Pengalaman Ustaz lah, solat tarawih lama di belakang imam-imam ini sejak 14 tahun. Berapa tahun Ustaz di Mekah? Semenjak lahir sehingga umur 18 tahun. Kira apa ni? Pergi balik. Selama belajar dan pergi balik macam tu. Masya-Allah. Jadi bila ini mungkin nak berkongsi dengan penonton di rumah sebenarnya bacaan ini bukanlah sekadar bacaan Lenggoknya itu dia memberi kesan Jadi pengalaman Ustaz di belakang imam-imam berbeza ini, sesuatu ayat yang dibaca itu apa kesan apa kesan bila dibacakan elok-elok, agar ayah-ayah yang ada di rumah terus bertalaki, cari guru, baiki bacaan baiki cara bacaan lagunya. Silakan Ustaz. Sebenarnya seperti bacaan Syekh Mahir ni agaknya mendayu, Ustaz. Jadi bila mendayu ni macam permohonan, macam kalau ada kematian, kalau kita baca ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Fatihah, surah Yasin, ada apa saja surah-surah yang kita baca dengan keadaan kesedihan dan sebagainya, kita mendayu. Ataupun cerita tentang ayat-ayat kematian, ayat seksa dan sebagainya. Kalau ayat seksa ni kita tunggu ketegasan sikit, maksud ini azab dan sebagainya, ditekan sikit. Kalau azab tentang bab keluarga dan sebagainya, kita kena lemah lembut. Jadi tergantung pada ayat. So imam tu perlu pada memahami jiwa ataupun ayat yang dibacakan. Seperti ayat tadi kita baca tadi, ayat ni macam permohonan kita minta, dan kita tengok tahu kita ni daripada keluarga, daripada ayah dan keluarga, dan kepada cucu kita, anak-anak kita, cucu kita dan sebagainya. Dan di sini ayat ni kita boleh baca seperti Syekh Mahir, agaknya mendayu, sesuai dengan ayat yang kita baca. Di sini mengikut pengalaman saya, tergantung pada ayat yang kita nak baca. Tergantung pada ayat yang kita nak baca. Kalau kita tengok ayat dia, kalau tafsir ayat tu tentang ayat tu sedih, kita ambil ayat yang bacaan imam yang mendayu. Sekiranya kalau kita ada anugerah boleh membaca seperti imam-imam tersebut. Kalau kita tak boleh, kita cuba dan usaha, insya-Allah kita akan dapat menghayati tadabburnya, insya-Allah. Insya-Allah Jadi itu kesan-kesan bacaan dengan suara yang bagus Ustaz Asasnya suara yang bagus, kemudian digunakan lenggok-lenggok yang berbeza itu untuk menambahkan lagi khusyuknya kita bersama dengan Al-Quran, kerana Al-Quran ini adalah syifa. Ia adalah sebagai satu ubat lima fi sudur pada hati kita. Pasal bagi ayah-ayah, kita ada banyak cabaran, ada banyak penyakit dalam hati kita ketika kita letih, mungkin kita mula nak marah-marah ataupun kita mungkin dikecam ataupun dihina di depan khalayak ataupun di pejabat, kita rasakan macam saya nak menunjukkan saya tetap hebat. Kadang-kadang dia terbawa ke rumah Jadi moga-moga dengan kita ambil panduan daripada Al-Quran, mendengar Al-Quran, ia terus mengubat bahawa sebenarnya wahai ayah, sebelum masuk rumah ayah, tolong pastikan ayah buang yang marah-marah itu. Ayah, tolonglah buang yang negatif-negatif itu, bawakan nur sahaja dalam rumah ini ayah, agar ayah tolong lindungi kami, tolong lindungi ibu, kerana kita, wahai ayah, kita nak pergi ke syurga bersama-sama ayah. Jadi
Terima kasih diucapkan pada Ustaz dan insya-Allah kita berhenti sebentar ya. Sebentar lagi kita akan mendengar pesan pakar bagaimana situasi sosial masyarakat kita perlukan sangat ayah sebagai pelindung agar kita terus dapat membina masyarakat bahagia hingga sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu kembali Majlis Ayah Pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kembali kita dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita melihat kepada surah Lebah, surah yang bagaimana Allah memberikan pelbagai nikmat. Salah satu nikmatnya lebah yang menghasilkan madu. Selain daripada itu adalah nikmat dunia alam sekitar ini. Nikmat seterusnya adalah wahyu, dan dengan wahyu itulah yang kita baca pada hari ini, yang kita ingin ambil pelajaran daripada segenap nikmat yang Allah nyatakan dalam surah An-Nahl, surah Lebah. Dan sebentar tadi kita bercakap tentang tajuk kita, iaitu ayah adalah pelindung. Anak-anak, ayah bagi para isteri sebenarnya merayu bahawa bagi ayah, tolong lindungi kami, tolong bawa kami, pimpin kami ke syurga, jangan benarkan kami untuk disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama kita pada hari ini kita ada pesan pakar Profesor Madya Siti Hawa Ali, Pengurusi Pendidikan Persatuan Kesihatan Reproduktif Kelantan, Jawatankuasa OSCC HUSM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Alhamdulillah dalam slot kita Majlis Ayah pada hari ini, dalam tajuk kita Ayah adalah Pelindung, Prof ya. Dan sebentar tadi kita sudah pun berbincang sedikit bahawa sebenarnya Allah menjadikan diri ataupun menjadikan bagimu pasangan daripada jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak cucu bagimu daripada pasanganmu, serta memberikan rezeki. Maksudnya segala-galanya berkitar kepada diri, anak, isteri sebenarnya adalah daripada diri sendiri. Mesejnya ialah anak dan orang-orang di sekeliling ini perlukan perlindungan yang betul-betul. Tolong lindungi kami ayah, tolong lindungi wahai suamiku untuk sampai ke syurga. Cabarannya Prof ialah kadang-kadang bila ayah rasa bahawa ada masa dia nak melindungi, tapi kadang-kadang hatinya jadi keras, dan pada waktu itu dia mula untuk menunjukkan sifat ego, dan kadang-kadang marah, dan mula menunjukkan sifat-sifat yang tidak sebagai pelindung tetapi menunjukkan sifat sebagai penzalim dalam rumah. Prof, jika boleh berkongsi sedikit, apakah pengalaman dan apakah sebenarnya yang berlaku kepada para suami, para ayah yang terlibat dalam gejala begini, dan apakah panduan untuk mengelakkannya? Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada Ustaz Fazrul dan Tuan Kari Syekh. Seperti yang Ustaz sebutkan daripada awal tadi, ya, saya ingin petik Ustaz balik semula lah, ya, supaya ayah sebelum dia sampai ke rumah membuang semua kemarahan dia, membuangkan semua sifat tidak suka dan sifat tertekan dan sebagainya, dan masuk dalam rumah dengan sifat rahmah. Ya, ini adalah satu nasihat Ustaz tadi yang baiklah saya rasa. Dan satu lagi Ustaz sebut tentang yakfurun tadi, iaitu biji benih, ya, yang supaya jangan ditutup potensinya itu. Jadi dalam hal yang kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat kita hari ini, kalau saya boleh kumpulkan sifat pelindungan ayah ini, boleh saya katakan ada 3 lah untuk masa yang singkat ini, ya, untuk tempoh masa perbincangan kita ini. Tadi Ustaz Fadul tanya bagaimana kita nak membantu ayah ini, apa yang menyebabkan mereka
menjadi ganas atau sentiasa ada ego dan sebagainya. Kita dah sebut di peringkat awal hari itu ya, mereka mungkin ini berlaku kerana pengalaman diri mereka sendiri, tetapi juga kerana nilai-nilai yang mereka pegang ataupun kerana nilai-nilai yang dianjurkan oleh masyarakat sendiri supaya ayah itu sentiasa keras, tidak bersifat mesra, tidak bersifat ramah ya. Jadi kadang-kadang kita tersilap dalam melangkah tentang hubungan kita dengan keluarga kita. Pertama sekali saya rasa ayah sangat penting memberikan perlindungan asas ya. Jadi bila kita kata perlindungan asas ini termasuklah segala yang asas ya, keperluan asas makan minum, termasuklah pendidikan, kesihatan dan sebagainya, dan memastikan anak mendapat rezeki yang halal ya. Jadi daripada kehidupan berkeluarga ini tadi, bukan saja ayah membawa rezeki yang halal tetapi mengajar anak tentang nilai rezeki yang halal ini, mengajar anak tentang hal itu. Jadi kalau ayah sendiri mendapat rezeki yang tidak halal, dia mungkin tidak akan dapat membawa berkat itu ke dalam keluarga dia sendiri ya. Dia tidak dapat memberikan nikmat ke rezeki itu kepada keluarga dia sendiri dalam hal ini. Jadi kita tahu ayah kena buat perlindungan ini dalam setiap masa ya. Bila kita katakan tentang perlindungan asas ini, termasuklah tempat tinggal misalnya ya. Pastikah kita duduk di dalam tempat yang selamat katakan. Pertama sekali dalam keluarga kita, jika ayah tidak menimbulkan situasi selamat dalam keluarga, tentu ini tidak menimbulkan sifat sakinah dalam keluarga itu. Jadi keluarga sentiasa tegang. Pada masa yang sama, keluarga itu mungkin adalah keluarga yang baik, tetapi duduk dalam persekitaran yang tidak selamat. Misalnya, ya, misalnya kalau kita lihat di Malaysia ini, masalah kita yang utama ialah penagihan dadah. Ya, saya katakan masalah ini. Misalnya, kalau kita duduk di dalam kawasan yang terlampau ramai orang menyalahgunakan dadah, ini menimbulkan bahaya dalam keluarga kita. Sebenarnya ada satu statistik yang telah menunjukkan di Malaysia ini, lebih kurang 3.2 juta rakyat kita duduk dalam suasana yang berada dalam kumpulan penyalahgunaan dadah yang tinggi. Ya, ini adalah satu kumpulan yang ramai ya. Jadi kalau kita duduk dalam keadaan suasana seperti itu, apa yang akan terjadi kepada anak kita ya? Saya ingin bawa pengalaman saya minggu lepas. Seorang ibu tunggal datang berjumpa dengan saya dan bercerita tentang masalah anak dia yang mula berjinak dengan dadah, anak remaja dia. Dan yang dia pusing juga ada anak remaja orang lain ya, yang sering datang ke rumah dia yang juga berjinak dengan dadah. Dan dia pergi berjumpa dengan keluarga itu dan berjumpa dengan ayah dalam keluarga itu. Dan keluarga ayah sendiri hanya mengatakan, halau saja anak saya keluar. Saya tak mau tahu lagi dah. Ya, saya tak nak ambil tahu hal anak saya lagi, saya dah buang dia. Jadi kalau kita ambil sikap seperti ini, ya, masalah ini jatuh kepada orang lain. Kita rasa kita selesai masalah dengan membuang anak yang tersilap langkah itu, tapi pada masa yang sama, anak ini menimbulkan suasana yang sulit kepada orang lain. Ini saya rasa kadang-kadang kita perlu appeal kepada ayah lah, sebab ayah memang tegas, tapi ketegasan itu perlu ada tempatnya supaya tidak merosakkan keluarga itu sendiri. Dan juga seperti yang Ustaz kata, bila kita menabur benih ini, ya, kita kena pastikan daripada awal lagi ada jaminan benih ini benih yang baik, misalnya benih yang dibajai dengan baik. Ya, kita tahu dah daripada fakta-fakta saintifik dan sebagainya. Jika ayah adalah seorang peminum arak, jika ayah adalah seorang perokok tegar, jika ayah adalah seorang yang tidak mengambil berat tentang pemakanan dia dan sebagainya, dia akan menimbulkan benih yang tidak sihat. Ya, jadi dalam keadaan ini, daripada mula lagi ayah tidak menunjukkan sifat menjamin keselamatan janin itu, kalau kita perhatikan. Jadi saya rasa perkara ini harus ayah fikirkan daripada mula-mula lagi, sebelum menjadi ayah itu terlebih dahulu. Apa yang saya nak buat bila saya menjadi ayah? Keduanya, saya rasa tadi Ustaz sebut tentang penderaan, ya. Ini memang perkara yang sangat membimbangkan. Saya rasa kaum lelaki, kaum ayah, kaum bapa di Malaysia ini haruslah
berganding bahu dengan kaum wanita untuk mengatasi keadaan ini, ya. Kerana ayah yang sebegini dia tidak nak dengar daripada wanita lain, ya, untuk memberi nasihat kepadanya. Mungkin nasihat daripada kaum lelaki itu lebih baik, ya, untuk mereka ini. Mereka mungkin boleh membuat sesuatu, menimbulkan kesedaran kepada diri mereka sendiri, ya. Setakat ini kita tahu dalam dunia ini kita tahu setiap tahun ada lebih kurang 1 bilion kanak-kanak yang didera. 1 bilion ini adalah satu angka yang besar dalam dunia. Tapi sama juga macam di Malaysia, salah satu sifat penderaan itu ialah pengabaian, dan ini adalah merupakan jenis penderaan yang sangat besar yang tidak dapat kita kita tidak dapat kita atasi sehingga hari ini. Jika kita hanya melahirkan anak kemudian mengabaikan anak itu. Ini bukanlah satu sifat, saya rasa sifat ayah yang baik yang memberi jaminan kepada anak-anaknya itu tadi. Yang keduanya, saya rasa ayah perlu memberi perlindungan kepada kehidupan yang bermaruah, ya, menjaga akal anak itu, menjaga intelek anak itu, memberikan jaminan keselamatan kehidupan dia, kasih sayang dia, dan membenakan dia nilai, membentukkan nilai dalam kehidupan dia. Kalau kita ambil lebah tadi yang Ustaz sebut dalam ayat ini sebagai contohnya, kita lihat nilai ketergantungan antara satu sama lain, dan dia tahu setiap tahap itu, tahu kumpulan dia, tahu peringkat kehidupan dia dalam kumpulan lebah tu. Dia tidak akan melanggar tahap-tahap itu, dan dia ada susuk galuh dan adab dia dalam kumpulan itu tadi. Dan kalau kita perhatikan, ini satu perkara yang perlu kita berikan didikan dalam nilai ini dalam diri anak-anak kita, membina sifat menghormati diri. Saya rasa selalu rasa sedih bila kita lihat remaja kita yang terlibat dengan dadah. Seolah-olah kalau kita lihat pada mata mereka itu, sudah tidak ada cahaya untuk dapat peluang kehidupan yang lebih baik. Kita tahu, kalau kita tengok statistik AADK Ustaz, tahun 2018 ada 25,000 lebih penagih dadah di negara kita, dan kumpulan yang besar adalah antara umur 19 hingga 39 tahun. Ini adalah kumpulan orang yang baru membina kehidupan dan mahu menjadi ayah. Jadi kalau mereka sudah tersalah langkah dan tidak dapat membina kehidupan mereka, adakah kita mempunyai harapan lagi? Dan jika yang muda itu tadi juga terlibat dalam perkara ini, adakah peluang mereka untuk menjadi ayah yang lebih baik di masa akan datang? Ya, jadi saya rasa ini satu lagi perkara yang mungkin kita dapat kongsikan bersama ayah. Dan yang terakhir, dalam masa yang singkat ini, saya rasa ayah memainkan perlindungan jiwa dan rohani. Ya, jadi sebab itu dalam, macam saya sebutkan di peringkat awal dulu, dalam keluarga yang sentiasa ada keganasan misalnya, tidak ada sifat menghormati antara satu sama lain. Jadi tidak ada pemupukan nilai-nilai yang baik, ya, dalam kehidupan ini. Kalau kita fikirkan salah satu peranan pelindung ini, dia perlu memberi keyakinan diri yang sihat kepada orang yang dia lindungi. Maknanya kita ini sebagai isteri atau sebagai anak yakin kepada diri kita yang kita boleh melakukan sesuatu kerana kita ada rasa sifat selamat, dan kita tahu kita dipupuk dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai Islam yang baik. Jadi kita diajar makna kehidupan yang baik dalam keluarga kita. Jika perkara ini berlaku, walaupun kita tidak mempunyai kekayaan, seperti dalam ayat itu sebutkan tadi, tetapi kita ada maruah yang tinggi. Sebab kalau kita perhatikan dalam keadaan kemiskinan, ya, selalunya kita rasa kita tidak perlu mengorbankan sifat maruah kita, maruah diri kita, sifat integriti kita. Tapi ialah kita tahu sifat kemiskinan ini bersifat multidimensi, ya, dan salah satu daripada ini bukan hanya kekurangan sumber-sumber kehidupan, tetapi perkara-perkara yang lain, sifat kekuatan mental, kekuatan jiwa, ya, nilai-nilai yang baik dan sebagainya. Ini semua tidak perlu kita korbankan kerana semata-mata kerana kita berada dalam kekangan ekonomi, ya. Jadi ini perkara ini saya rasa ayah harus perhatikan, dalam kehidupan kita. Walaupun kita boleh, kalau kita boleh didik anak, walaupun kita tidak mempunyai sumber yang baik, sumber yang banyak, tapi kita mempunyai rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan kemudian kita mempunyai sifat
menghormati rezeki itu dan bersyukur sentiasa untuk mendapat rezeki itu, mungkin kita akan mendidik anak kita dan isteri kita menjadi orang yang lebih berterima kasih, lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, jadi terima kasih diucapkan pada Prof berkongsi sebentar tadi. Ada satu garis kasar bagaimana berfikir Prof, ya, iaitu bila bercakap tadi tentang perlindungan, ya, ada kaitan dengan sosial, ada kaitan dengan psikologi, ya. Saya ucapkan terima kasih pada Profesor Madya Siti Hawa Ali, Pengerusi Pendidikan Persatuan Kesihatan Reproduktif Kelantan, atas kesudian, ya, dalam masa yang pendek dapat menyampaikan banyak mesej, Ustaz, ya. Sebenarnya mesej tadi tentang AADK, ada 25,000 penagih dadah 19 hingga 39 tahun. Ini adalah kumpulan yang akan jadi ayah, ya, dan sudah tentunya mereka ini sebelum jadi ayah mereka menggapai-gapai, ya, memanggil-manggil pada ayah, tolong saya ayah, saya sudah terbelenggu dengan dadah, dan ini adalah mesej untuk ayah-ayah di dalam rumah, dan ini mesej untuk ayah-ayah di luar rumah yang mengikuti program pada hari ini untuk kita buat sesuatu. Dan buat sesuatu itu sudah tentunya dalam banyak-banyak perkara yang perlu kita buat di bumi ini, kita perlu berpegang kepada panduan daripada Allah, hablullah, tali Allah. Dan mungkin jugalah kalau Ustaz berkongsi sikit, Ustaz, ya, sebenarnya bila tadi ayah sibuk di luar, banyak perkara berlaku, kadang-kadang di luar okey, bila balik rumah tu dia jadi incredible haq, ya. Jadi sebenarnya apa panduan, apa yang berlaku sebenarnya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita tengok tergantung pada seorang ayah ataupun ibu yang balik daripada kerja dalam keadaan penat, keadaan stres, mesyuarat sana mesyuarat sini, mencari sumber rezeki dan sebagainya. Kita kena ingat, kita kena sebut nama Allah sentiasa. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Maknanya dengan sebut nama Allah akan kita rasa tenang jiwa kita. Jadi kalau kita balik naik kereta tak dengar Al-Quran dalam kereta, mendengar benda-benda yang hiburan dan sebagainya, melalaikan jiwa kita dan sebagainya, sedangkan Al-Quran ini yang boleh menenangkan jiwa kita, bukan selain pada Al-Quran. Saya tak nak sebut, maknanya ada benda-benda yang dalam radio, ada benda yang hiburan-hiburan yang melekakan kita, tak sebut nama Allah dan sebagainya untuk nak mengetawakan kita ataupun sebagainya, sedangkan ada dalam handphone kita, ada dalam kereta kita ada CD Quran dan sebagainya. Bila kita balik sampai di rumah, suasana berbeza, suasana kerja tadi, mood kita okey, Ustaz, bersama dengan staff kita, friendly, kita belanja, kawan, makan tengah hari. Sampai rumah lain cerita jadinya. Sebab apa? Kemungkinan kita satu, kepenatan. Yang kedua, kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk rumah tanpa Bismillahirrahmanirrahim, masuk rumah tanpa sebut nama Allah, maka ada benda syaitan kata apa? Kalau tak sebut nama Allah, syaitan kata okey, kita boleh bermalam malam ni di rumah ini. Kita akan kacau, kita akan buat something untuk mengacau keluarga ini. Benar, maknanya akan berlaku. Tengok-tengok kita dah masuk rumah dengan mood yang lain. Tadi kita dalam kereta bercakap dengan staff, jom, okey, bos akan belanja hari ni makan ayam KFC, bos akan belanja hari ni, dia sporting dengan staff, kaki tangan dan sebagainya. Sampai rumah, anak yang tidak jadi mangsa, keluarga jadi mangsa, isteri pun sibuk dengan keadaan rumah, dan anak pun sibuk dengan memunggah sana sini sebagainya. Tetapi sedangkan mereka ni amat perlu kasih sayang, dan mereka ni daripada pagi tadi tunggu ayah, sampai petang tunggu ayah balik terus marah-marah dan sebagainya. Kenapa? Kemungkinan kesilapan kita, ayah dan ibu sekali, ya, maknanya bukan untuk ayah sahaja. Kita jangan lupa baca doa masuk rumah, ya. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Lepas tu diberi salam kepada keluarganya. Nak keluar pun sama, bismillahi tawakkaltu ala Allah, sentiasa sebut nama Allah. Ya, maknanya kita hidup kita ni kena sebut nama Allah sentiasa, Ustaz. Masya-Allah. Di mana kita berada, nak pergi pasar pun ada doa untuk masuk pasar, Ustaz. Itu yang pergi shopping tak sedar-sedar tu, tengok-tengok dah penuh tangan kiri. Kenapa? Masuk tak bismillah. Dan ya, sekarang, Ustaz, dan sekarang ini shopping kita di telefon sekarang ni. Kalau tidak berdoa, siap. Kita tekan je, tengok-tengok dah habis paruh gaji kita. Kita berhati-hati. Ya, Masya-Allah. Inilah panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya ialah dalam keadaan kita
ini serba lemah Ustaz ya. Mungkin kalau di tempat kerja itu willpower, kita punya semangat tu masih kuat lagi, bolehlah kita cakap perkara baik-baik. Tetapi kita lemah dan makin masuk ke rumah itu, kalau kita tengok surah At-Tahrim tadi pun, jagalah diri kamu dan keluarga kamu. Allah beritahu bahan bakaran api neraka itu adalah manusia dan batu. Maksudnya apa? Bagi ayah, kalau tidak jaga dengan ingat kepada Allah, menguatkan keimanan sebelum masuk ke rumah, bagi saya kena ingatkan, apa jadi? Hati akan jadi batu Ustaz ya. Bila hati jadi batu, maka bermulalah tragedi, marah-marah, boleh pukul dan sebagainya. Dan hati inilah yang perlu dilembutkan, ditenangkan dengan zikir. Betul. Kepada Satu Allah. lagi Ustaz, sebelum nak lupa, ayat Quran sebut innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak benda kamu dan harta benda kamu adalah fitnah. Innama amwalukum, iaitu harta benda kamu, wa auladukum fitnah. Jadi kita kena berhati-hati dengan jawatan kita, dengan kekayaan kita, apa yang kita ada, dan anak-anak kita pun boleh membuat fitnah, boleh menjadi pergaduhan antara kita dengan isteri kita, pergaduhan antara kita dengan keluarga kita dan sebagainya. Maka kita fattaqullaha, maknanya kita kena bertakwa kepada Allah, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita ingin melihat kepada apakah yang perlu kita laksanakan, berteraskan perbincangan kita hari ini. Paling kurang ada 3 perkara bagaimana kita nak bina syurga di rumah kita. Tuan-tuan sekalian, cari dan manfaatkan rezeki untuk membina insan lebih bertakwa. Salah satunya, bila kita cari rezeki, kita dapat rezeki halal, ia membawa kita selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Bagaimana bina rumah di syurga? Banyakkan infak dengan rezeki yang ada. Salah satu infak yang amat penting adalah untuk ahli keluarga sendiri Ustaz ya. Untuk pendidikan, untuk keselamatan sosial yang dikongsikan oleh Profesor Madya sebentar tadi. Kalau tempat itu ada tempat dadah ke apa ke, kalau perlu cari duit untuk berpindah, selain daripada kita mengharapkan ayah di luar rumah, tolong buat sesuatu dengan dadah ataupun ruang sosial yang berbahaya kepada keluarga-keluarga yang ada. Dan yang ketiganya, kita kena berjuang ya, rasa berjuang. Dan kita rasa bila kita membantu insan lain, salah satunya insan dalam rumah kita, dengan infak, dengan nafkah harta, ilmu, emosi dan doa, sebenarnya bukanlah kita yang membuatkan kelebihan, sebenarnya itu adalah fadal, kurniaan Allah. Kita yang rasa dibantu. Ayah rasa dibantu, ya Allah, terima kasih kerana aku ini berpeluang untuk memberi nafkah, untuk bercakap baik-baik, untuk masuk rumah masih lagi dalam senyum, masih lagi berzikir, kerana itu adalah nikmat yang besar. Dan inilah nikmat yang pelbagai yang Allah nyatakan dalam surah An-Nahl yang kita baca pada hari ini. Mari sama-sama tuan-tuan, kita berdoa pada Allah SWT agar Allah mudahkan urusan kita, menjadi pelindung di sini sehingga sampai di akhirat nanti Allah melindungi kita di bawah rahmat lembayung Allah di syurga nanti, insya-Allah. Kita berdoa dipimpin oleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في شتى بقاع الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أولادنا وذرياتنا. اللهم أصلح أولادنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شبابنا فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد نساءنا فإنهم لا يعلمون برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنك عفو كريم تحب
تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan, mengkabulkan doa kita di bulan Ramadan ini Ustaz ya. Moga-moga Allah memberikan kurnia kepada tuan-tuan yang bersama pada majlis ayah pada hari ini. Allah mudahkan urusan kita memegang dan berpegang kepada tali Allah daripada Al-Quran, dan Quran inilah yang kita ingin kongsi-kongsikan dengan rumah sebelah, dengan pusat komuniti di luar sana, kerana kita tahu bahawa anak kita bukan sekadar duduk dalam rumah walaupun sekarang stay at home, tetapi mereka akan keluar Ustaz ya. Dan kita dalam kesedaran inilah kita membina, meneruskan wakaf Al-Quran sebagai salah satu usaha daripada tuan-tuan, daripada ummah untuk ummah, di mana kita ingin menyebarkan manfaat mukjizat Al-Quran di mana sahaja, di balai polis, di balai bomber, di sekolah-sekolah, pusat komuniti, di mana sahaja yang memerlukan, agar mushaf ini sampai, mereka membacanya, dan dalam masa yang sama mereka boleh memahami sebersedikit, perlahan-lahan, tetapi yang pastinya ini tali Allah. Bila ini kita pegang elok-elok, Allah akan jaga kita tuan-tuan, Allah akan jaga keluarga kita insya-Allah. Moga-moga inilah kesungguhan ayah-ayah pada hari ini, terus melindungi ahli dalam rumah, melindungi orang di luar rumah, agar anak kita, keluarga kita terus dipimpin. Dan inilah objektif program kita, agar ayah-ayah terus bersama Al-Quran ini. InsyaAllah kita bertemu ya, ulangan pada jam 10.30 di Astro Oasis dan juga 4.30 di TV Al-Hijrah, untuk tuan-tuan menyemak kembali ayat-ayat yang telah kita baca. Dan insyaAllah kita bertemu lagi dalam siri akan datang, Majlis Ayah, Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.